Nombor 2, kalau makcik mati, ustaz jangan bagi tahu anak makcik tau. Tak boleh. Takkan tak bagi tahu makcik. Tak, ni wasiat, jangan bagi tahu. 3 kali saya call dia. Kali pertama mak dia masuk wad. Waktu tu hang boleh cium tangan mak hang, waktu tu kamu boleh minta ampun daripada dia. Waktu tu kamu boleh buat baik dengan dia, minta halal dunia akhirat. Kamu kata ada meeting. Waktu mak kamu kritikal, boleh balik lagi. Mak kamu masih mendengar lagi, walaupun dia kritikal, dia boleh tahu siapa yang datang. Kamu tak nak balik. Sekarang mak kamu dah kerah, mak kamu dah kaku, mak kamu tak boleh jawab apa lagi dah. Tak payah balik lah bang. Patut mak dia pesan pada saya, jangan telefon anak dia wasiat kalau dia mati. Saya pun menyesal telefon tuan-tuan, menyakitkan hati saya. Tuan-tuan yang saya hormati, ada satu benda yang selalu akan kita buat bila terjadi kepada kita. Bila terjadi pada kita, maka kita akan buatlah benda tu. Apa dia? Bila terjadi benda, orang buat naya kepada kita, orang buat zalim pada kita, maka kita akan doa balik pada dia. Selalunya gitulah. Kalau kita faham hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah radhiyallahu an, ya, kalau kita tengok dalam kitab disebut kepada kita tentang salasu da'watin yustajabu lahun la syakka fihin, da'watul mazlum wa da'watul musafir wa da'watul walid liwaladihi. Kalau kita baca pada hadis tu salasun, 3 benda. Da'watin, doa, yustajabu lahunna la syakka, yang apabila kita berdoa, 3 benda ni bila berdoa tidak syak lagi, dia akan jadi mustajab kepada kita. Yang pertamanya da'watul mazlum, doa orang yang kena zalim. Yang keduanya wa da'watul musafir, doa orang yang musafir. Dan yang ketiganya wa da'watul walid liwaladihi, doa mak bapak kepada anak dia. Baik, kita tengok yang pertama, doa daripada orang yang kena zalim. Selalunya bila kita ni kena zalim, apa yang kita doa? Yang kita doa, ya Allah, orang yang buat zalim pada aku tu, dalam bahasa kasar dia, kau turunlah balak pada dia, ya Allah. Kau balaslah kejahatan pada dia, ya Allah. Kau pulangkanlah balik kejahatan pada dia, ya Allah. Boleh tak kita doa yang lain? Kita kena zalim, doa kita mustajab. Boleh tak kita berdoa, ya Allah, kau ampunkanlah dosaku, ya Allah. Ya Allah, kau berikanlah aku anak-anak yang soleh, ya Allah. Ya Allah, aku ni dizalimi, aku ni difitnah, aku ni dituduh macam-macam, ya Allah. Aku ni dibuat macam-macam, ya Allah. Kau murahkanlah rezeki aku, ya Allah. Tanpa kita sebut pun orang yang zalim pada kita. Ni bila kita kena zalim, yang kita sebut ialah, ya Allah, kau hancurkanlah rumah tangganya, ya Allah. Bahasa lagi kasar, kau mampuskanlah dia, ya Allah. Jahat benar kita ni, tuan-tuan. Kalau kita faham, ambil kesempatan daripada doa orang yang mustajab ni ialah doa orang yang kena zalim. Tuan-tuan di sini berapa ramai yang kena zalim? Doa lah. Jangan doa khusus pada orang yang buat zalim pada kita je. Allah bagi peluang kepada kita, bila orang buat zalim pada kita, kita kena ingat ada benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi pada kita. Minta. Dan kita sekarang berada dalam bulan Rejab, bulan minta. Nabi Muhammad naik jumpa Allah tu berkali-kali tu, minta turun daripada 50 kali sampai jadi 5 kali. Minta turun, naik balik, minta, naik balik, minta. Nak ajar kepada kita bahawa jangan putus untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan istimewanya pula dalam keadaan kita kena zalim, Allah Taala bagi peluang, kau mintalah. Jangan hanya minta supaya kita ni dibela ataupun kita nak orang yang buat zalim pada kita tu ditimpa bala, orang yang buat zalim pada kita tu ditimpa susah.
supaya kita boleh puas hati, supaya kita boleh rasa padan muka, supaya kita boleh cakap, buat pada aku lagi, padan, rasakan. Boleh tak jangan cakap macam tu? Ni peluang Allah Ta'ala nak bagi, tuan-tuan. Bila saya cakap macam tu sat lagi, saya cakap lagi, tuan-tuan cakap, saya ni mengada-ngada pula. Memang mengada-ngada betul ya. Ni Ustaz, tolong sapu Ustaz, pek mata ni kelabu Ustaz. Kenapa tahu nah ni nisan ni. Saya tak nampak orang belakang mata kelabu tuan ni. Baik, tuan-tuan yang saya hormati. Nombor satu saya sebut tadi, doa yang mustajab ialah doa orang yang kena zalim. Sebab tu kadang-kadang bila orang buat naya pada saya suka. Sebab apa Ustaz suka? Sebab saya boleh doa. Kenapa Ustaz suka? Ustaz boleh doa. Sebab Nabi kata, orang yang kena zalim, bila dia berdoa, Allah mustajabkan. So yang tuan-tuan susah hati buat apa kalau orang naya pada tuan-tuan? Kenapa yang tuan-tuan perlu susah hati orang buat zalim pada tuan-tuan? Kenapa tuan-tuan perlu sedih kalau tuan-tuan ni kena aniaya pada orang? Tak payah sedih. Happy. Aku nak doa. Seronok. Allah nak mustajabkan doa. Aku nak doa pada Allah. Hebat tuan-tuan kalau tuan-tuan boleh buat macam tu. Sebab tu ada orang tanya pada Ustaz. Pada saya dia kata, Ustaz berapa kali orang buat naya? Tiap-tiap hari orang buat naya. Orang fitnah, orang kutuk, orang kata, orang maki. Orang datang rumah saya nak simbah saya dengan cuka getah. Ada orang yang nak bunuh saya. Ada orang yang letakkan pisau belit dekat tangan ni. Bila saya bersalam, dia toreh tangan saya. Abang ni dia tak toreh tuan-tuan. Dia bagi spek kat saya. Baru clear tuan-tuan. Dia letak pisau belit dekat tengah-tengah ni. Waktu kita nak salam, dia nak toreh tangan. Dahsyat tuan-tuan. Belum masuk lagi yang sihir dan sebagainya. Alhamdulillah Allah pelihara saya, tak pernah lagi saya jumpa dengan Tok Guru tolong buat sat orang ni sihir saya, balas balik. Tok Bomo tolong buat sat orang ni sihirkan saya, Tok Bomo balas balik. Tok Sami tolong buat Tok Sami, sahabat saya pang nak buat apa pula, hang pergi hancur dia. Tak pernah saya kata. Saya hanya doa, ya Allah, kau berikan aku sihat, kau berikan aku hidayah, ya Allah, kau kekalkan aku hidayah. Minta pada Allah. Jom lepas ni tuan-tuan, kalau kita kena aniaya, kalau kita kena buat zalim pada orang, buat pada kita, time itulah time tuan-tuan nak munajat pada Allah. Allah janji orang yang kena zalim adalah doanya mustajab. Tanpa kita ingat kezaliman dia pada kita, tanpa kita ingat ungkit balik kejahatan dia pada, tak payah. Saya dah cakap berkali-kali pada tuan-tuan. Orang suami isteri ni datang jumpa saya, mengaku yang dia sihirkan saya senyum je. Saya tanya dia satu benda. Berapa sen abang upah orang untuk sihirkan saya? Dia kata RM30,000. Tahun 1997. Dia datang minta maaf. Saya kata tak datang, saya maafkan. Dia peluk saya peluk dia. Yang saya tak peluk isteri dia. Saya peluk, dia peluk saya. Lepas tu tuan-tuan, bila saya mengajar, dia duduk depan. Itu tanda orang minta maaf. Dia tak duduk nyorok balik tiang, duduk ngendap. Dia duduk depan ni. Dan saya pun duduk dengan sebelah dia. Saya tak halau pun. Boleh duduk belakang, nyemak. Boleh duduk belakang. Semak aku tengok hang ni. Saya tak cakap macam tu. Satu malam, saya tepuk dia sebelum habis kuliah. Dia kata, abang, malam esok free tak? Free, bawa saya, driver saya cuti. Boleh? 6 petang dia datang. Jadi driver saya pula. Saya tak ingat dia. Dia ni yang sihirkan aku. Aku cekik dari belakang sekali lagi. Dan dia pun tak ingat yang ni aku yang sihir aku lontar humban dalam kereta kan. Saya tak pernah hantar. Dan bila dia mati, saya mandikan mayat dia. Saya tak pernah nak doakan dia kejahatan. Yang saya minta, ya Allah, ya Allah, ya Allah, kau beri aku. Yang ini yang saya buat dalam filem saya yang terbaru. Nanti tuan-tuan tengok. Dalam filem tu saya mandikan orang ni. Saya mandikan Mawi. Mandi mayat Mawi dalam filem tu. Mawi tak matilah saya. Dia berlakon jadi matilah. So siram. Bila lagi nak siram mayat orang hidup?
Jadi tuan-tuan yang saya hormati, nombor 2, da'watul musafir. Doa orang-orang yang bermusafir. Mustajab, dan saya adalah musafir. Isteri saya tanya, abang tak penat? Tak penat kah? Kamu tak ada rehat ke bang? Tuan-tuan tahu, malam semalam saya di Ipoh. Saya gerak mai sini. Tadi saya di Pulai Condong, rakaman untuk TV3. Saya tak pasti masjid yang sebegini cantik ada program dalam saya tadi. Sebab kami buat program untuk bulan Ramadan, untuk masjid sejarah, masjid lama yang menjadi sejarah. Dan kita ambil satu pulau di Pulai Condong tadi, dan satu lagi besok di Tumpat. Saya tanya pada sahabat tadi, masjid ni dah berapa ratus tahun? 100 tahun lebih. Nanti kalau ada lagi slot, senak juga masuk masjid ni tuan-tuan. Saya suka sangat masjid ni. Saya seronok tuan-tuan. Biar jadi tatapan untuk bulan Ramadan nanti. Nama dia program Cinta Masjid. Malam ni saya dengan tuan-tuan, dan malam ni juga saya kena balik Ipoh. Besok pagi 19 buah bas melawat sekolah saya. 19 buah bas ni bukan bas yang melawat, orang-orang sekali dalam bas tu. Kalau setakat bas 19 nak buat apa tuan-tuan? Maksudnya orang dalam bas tu datang. Dan malam besok saya di Pulau Pinang, patah balik besok ada 20 bas hari Ahad melawat saya pula. Begitulah hidup. Isteri saya tanya, abang tak penat kah? Saya kata, mama, abang dah buat kerja dakwah ni 31 tahun. Dah masuk 31 tahun dah buat. Lebih pada 31 tahun. Mama tak payah tanya letih. Sebab apa? Sebab setiap hari saya musafir. Saya suka. Sebab apa saya suka? Sebab saya baca hadis ni. Nabi kata orang yang musafir doanya mustajab. Duduk dalam kereta. Bawa kereta, doa. Duduk dalam kereta, doa. Nak turun kereta, doa. Masuk dalam masjid, doa. Masuk dalam surau, doa. Duduk di padang, doa, 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 doa. Jadi buat apa kita mengeluh? Penat. Saya penat jadi driver bas. Saya penat jadi driver lori. Saya penat balik kampung. Saya penat pergi ziarah mak saya. Saya penat ziarah abang saya di Johor. Penat apa kalau sepanjang jalan hang doa. Tambah-tambah kalau kita jumpa dengan orang yang musafir. Dia datang ke rumah kita, minta dia tolong doa. Tolong doa tuan, tuan orang musafir. Jangan bila tetamu datang rumah kita, cakap tidak, bagi tahu tidak, tiba-tiba je tu jungui kat muka depan tu. Bagi tahu lah. Jangan cakap macam itu. Alhamdulillah, kau datang rumah aku, Leman. Masuk, Leman. Habis makan, Man, tolong doa, Man. Man, anak saya nak periksa bulan 3, Man. SPM, Man, tolong doa, Man. Ustaz, Man tu semayang. Mu tidak, Ustaz. Yang tu payah sikit nak cakap tentang ni. Dia musafir, ambil doa pada dia. Sayang tuan-tuan, kalau Nabi kata doa daripada orang musafir, mustajab di sisi Allah. Kita tak raikan tetamu yang datang ke tempat kita. Masjid ni masjid bersejarah. Saya dengar Masjid Muhammadi ni pun saya suka tuan-tuan. Berapa banyak tetamu yang datang melawat sekolah kita. Berapa ramai tetamu yang datang melawat masjid kita tuan-tuan. Minta mereka doa. Doa untuk kami. Sebab mereka adalah orang yang mustajab. Berdoa. Dan yang ketiga kata Nabi, wa da'watul walid liwaladihi. Doa mak bapak pada anak-anaknya. Masya Allah. Ada kita jumpa mak kita, mak tolong doakan saya, mak. Ayah tolong doakan saya, ya. Ayah saya nak periksa boleh tak tolong doakan saya. Mak saya ni nak pergi kerja, mak boleh doakan saya. Berapa ramai anak-anak yang minta tolong doa daripada mak bapak untuk kerja yang kita buat. Banyak anak-anak tak peduli dengan mak. Dia nak belajar, dia tak minta pendapat mak. Dia nak masuk kursus, dia tak tanya pendapat mak. Dia nak ambil kerja, dia tak tanya kerja mak yang mana kerja yang elok. Dia nak musafir, dia tak jumpa mak dia. Dia tak jumpa bapak dia. Ada orang yang kita abaikan tuan-tuan. Yang kita abaikan siapa dia? Mak pak kita. Sedangkan mak pak tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu.
Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma anfaqtum min khair falil walidain, kata Allah. Mereka bertanya pada engkau, wahai Muhammad, pada siapa yang patut kami nafkahkan harta kami, yang patut kami belanjakan harta kami, ya Rasulullah? Jawab Muhammad pada mereka, sesuatu yang baik diberikan kepada mak bapak kamu dulu. Falil walidain wal aqrabin wal yatama. Mak pak dulu, baru datang adik-beradik, baru datang anak yatim, baru datang fakir miskin. Mak ayah dulu. Sekarang mak ayah nombor berapa? Saya suka, tuan-tuan. Saya suka tengok orang sekarang jumpa ustaz, jumpa tok guru, bersalam, bercium. Bagus. Bagus. Dan jangan kita tak nak bersalam pula. Bersalam lah, tuan-tuan. Salam, gugur dosa. Saya pergi Langkawi hari tu. Ada orang, saya tengok museum 3D dekat Langkawi. Saya tengok gambar. Datang satu pakcik. Ustaz Kazim kan? Ya. Oh, dia tengok dalam TV je. Boleh baik gambar? Boleh. Dia panggil anak ni. Hai, Ustaz Kazim ni. Rupanya anak dia OKU, tuan-tuan. Yang cacat, yang keras tu. Zazim. Oh, sudah, saya kata. Bukan seorang, 3 orang anak dia. Semua cacat. Yang jenis alio ni. Tak ada. Salam-salam, saya pun salam dengan dia. Tuan-tuan tahu kan dia jenis alio meleleh kan? Tak ada pula selapnya tu. Tak ada. Alio bukan najis. Alio tak najis, tuan. Sebab tu kalau kita pergi kenduri, jamu nasi, alio jatuh dalam mangkuk kuah. Tak apa. Gigi hamba Allah tu tak ada. Dia berbuat-buat, terus keluar alio dia. Kedemuk jatuh dalam gulai kita. Kita tengok dia. Tak apa. Ambil sudu, kacau je. Secukup rasa. Dia tak najis, tentu apa masalah. Tapi tak ada lah kita buat, kita ambil, kita buang lah. Tak najis. Saya biar dia salam 3 anak dia, tuan-tuan, semua kan. Kenapa saya tak buang? Kenapa saya tak lap? Kenapa saya tak elak bila dia bersalam dengan saya? Sebab ramai lagi yang nak bersalam dengan saya lepas tu. Hak benar faham? Faham. Tak faham sudah. Lepas 3 budak tu salam, orang lain pula sambung, Ustaz Kazim. Alhamdulillah. Khalas, ya Allah. Saya suka anak-anak kita bersalam. Satu, saya tarik tangan saya. Dekat mak awak buat macam ni tak? Dekat mak awak cium macam ni tak? Kalau dengan mak awak tak buat, jangan buat dengan saya. Orang yang paling afdal awak cium macam tu, mak awak, bapa awak, bukan saya. Walaupun saya guru awak. Baru 2 hari lepas, saya pergi jumpa satu sekolah pondok di Pulau Pinang. Datang budak-budak ada. Dah, Ustaz tak mau salam macam ni. Nak salam macam ni, yang paling layak siapa dia? Mak bapak kita. Dengan mak kita pun kita cium bagi dahi. Tuan-tuan perhati tak sekarang anak-anak muda bila salam, dia cium tangan mak dia macam tu. Kejadah apa engkau? Pasal apa yang dia cium guna dahi? Sebab tangan mak dia bau ikan. Tangan mak dia bau belacan, tangan mak dia siang daging, apa semua, dia tak gamak nak letakkan pada hidung dia. Itu mak awak kot, itu bapa awak kot. Minta doa. Ustaz, saya nak kahwin 2. Soalan, nak kena minta izin mak dah, Ustaz. Allahu Akbar. Yang tu kita buka ceramah bab lain. Ini cerita berbuat baik dengan mak bapak ni. Di antara kerugian yang paling besar ialah bila mak ada, bapa ada, awak tidak berpeluang untuk masuk syurga. Sebab awak tidak berbuat baik kepada mak bapa awak. Itulah raghimah. Benda yang paling rugi sekali. Satu benda yang besar yang Allah Ta'ala bagi pada kita dan ianya masih hidup. Namanya mak bapa. Dan kita tak ambil peluang untuk dapat syurga daripada mak bapa. Dengan jalan berbuat baik kepada mak bapak. Ruginya, tuan-tuan. Saya ada sekolah pondok di sekolah saya di Ipoh tu, tuan-tuan. Di Ipoh tu taklah ramai mak bapak.
yang saya bela dalam 200 orang. Dalam 200 orang. Hari Rabu lepas, saya buat mini forum di sekolah. Ada satu mak ni. Tengah-tengah forum berjalan, dia muntah. Dalam dewan, muntah. Dia ada kanser tahap 5 lah. Yang duduk di sekolah saya ni yang kanser, yang duduk di sekolah saya ni yang sakit, yang miskin, yang tak apa sihat otak dia. Macam-macam orang saya bela, tuan-tuan. Salah seorang ni kanser. Kurus kering dah. Nak tinggal di pondok, takut. Akhirnya kita bawa dia dengar dan ceramah. Dengar ceramah tak tahan pula, muntah. Suami meninggal, sakit, kanser juga. Anak, itu yang saya nak cakap pada tuan-tuan. Sedih tuan-tuan. Kita ada mak, tapi kita tak dapat syurga daripada mak. Ada yang datang tuan-tuan ke sekolah saya, dia tinggalkan mak dia dengan satu beg di pondok jaga. Lepas tu dia kata, mak, sekali lagi Ustaz Kazim ambil. Ustaz Kazim jumpa mak. Dia pun pandu kereta dia jalan. Jalan. Jaga telefon. Ustaz, ada orang tua ni Ustaz, nak jumpa Ustaz. Saya pun pergi. Kenapa makcik? Anak kata, Ustaz nak jumpa makcik. Oh, sudah. Bila masa saya nak jumpa makcik? Dia kata, Ustaz nak bagi rumah kat makcik. Bagi rumah? Anak nama apa? Zul. Anak duduk di mana? Duduk Intan. Nombor telefon ingat tak? Tak ingat. Nama, alamat rumah dia, nombor rumah dia, tak ingat. Tapi duduk Intan lah. Nombor telefon ingat? Nombor telefon anak-anak lain ingat? Tak ingat. Sudah tuan-tuan. Saya kata ni bukan sudah. Tak sudah ni. Saya kata tak apalah kak main masuk dulu. Saya bagi dekat dia satu rumah, duduk satu bilik. Kak duduk lagi, kak makan, kak semayang. Sementara kami adjust kak ni. Besok pagi tuan-tuan tak keluar bilik, lampu duduk pasang, kipas duduk pusing. Ketuk tak buka, saya panggil tukang kebun, pecahkan pintu. Bila pecah pintu tuan-tuan, air liur dah meleleh, dah terkedang atas katil dah. Makcik ni sakit apa? Darah tinggi ke? Kencing manis ke apa? Sawan ke apa? Gamak seorang anak buat macam tu pada mak dia. Sepatutnya mak ni aku boleh dapat syurga daripada dia. Mak ni kalau aku buat baik, aku boleh dapat syurga daripada dia. Tapi peluang yang begitu besar, nikmat yang begitu besar yang Allah bagi pada kita mak bapak, diabaikan gitu. Sebab tu Nabi SAW sebut buka ul walidain minal uquq. Menangisnya mak bapak tanda-tanda derhakanya seorang anak. Ulang balik, Nabi sebut menangisnya dua mak bapak itulah sebahagian daripada tanda-tanda anak yang derhaka. Cukup mak menangis dengan perangai kita. Cukup bapak mengalir air mata dengan tutur kata kita. Cukuplah mak ayah kita ni sedih dengan kita. Itulah tanda-tanda kita ni anak derhaka. Dan anak derhaka la yadkhulul jannah, takkan masuk dalam syurga. Bukan setakat tak masuk syurga, walam yajidna rihaha, dan takkan boleh cium bau syurga. Sedangkan bau syurga la yujadu min masirati kaza wa kaza. Sedangkan bau syurga dapat dicium daripada jarak sekian-sekian. 500 tahun perjalanan. Bau syurga dah bau dah. Saya ni Ipoh datang ke Kota Baru ni 6 jam. Tuan-tuan, 5 jam sampai dah. 5 jam sampai dah. Syurga 500 tahun baru sampai. Bau syurga dah sampai dah. Tapi untuk orang yang lawan mak bapak, tak akan dapat cium bau syurga. Kalau bau tak dapat, macam mana nak masuk? Salah satu sebab apa? Uququl walidain. Derhaka pada mak bapak. Tuan-tuan yang saya hormati. Kita sekarang dalam Rejab, kita sekarang dalam Syaban, tak lama lagi kita nak masuk Ramadan. Bulan Ramadan ni tuan-tuan,
Ada banyak benda yang kita kena ingat. Salah satunya hadis Nabi tentang orang-orang yang paling celaka. Orang yang masuk bulan Ramadan tapi tak dihapuskan dosanya. Celaka orang ni. Masuk bulan Ramadan, keluar pada habis Ramadan, dosanya tak dihapuskan. Sama sebelum masuk Ramadan. Orang ni binasa, tuan-tuan. Jom bulan Ramadan yang akan datang kita enjoy dengan Ramadan. Enjoy dengan Ramadan. Seronok dengan Ramadan. Enjoy ni orang Melayu faham, pergi disco tu enjoy. Enjoy tu maksudnya menikmati Ramadan. Aku nak nikmati Ramadan. Aku nak puasa yang terbaik supaya Allah ampunkan dosaku. Aku nak buat tarawih yang terbaik. Aku nak baca Quran. Aku nak buat benda-benda yang hebat dalam bulan Ramadan. Sebab aku nak Allah hapuskan dosa aku. Dan bila keluar Ramadan, aku jadi bersih macam budak-budak. Nama dia fitrah. Hari Raya Aidil Fitrah. Aidil Fitri. Bersih sangat-sangat. Aku tak nak ngumpat pada orang. Sebab Nabi kata, kam min suaimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atash. Banyak orang puasa tapi cuma dapat lapar, cuma dapat dahaga je. Pak siapa? Mulut mengata pada orang, puasa-puasa, mengumpat, puasa-puasa tapi mencarut. Aku bulan Ramadan ni aku nak stop daripada cakap benda-benda ni. Sebab aku sayang pada puasa aku. Tuan-tuan, ni nama dia mikrofon. Mikrofon ni sangat sensitif. Mahal ni tuan-tuan, jenis apa ni? Syure. Oh, syure ni mahal ni tuan-tuan. Ada pantang larang pada mikrofon ni. Apa pantang larang dia? Tak boleh diketuk. Jangan siapa-siapa pergi ketuk nak test mikrofon. Hello. Sensitif, rosak. Jangan hembus. Hello. Pergi hembus. Melekat Elio sini. Ustaz pergi ceramah dekat-dekat kena current ustaz. Jangan. Ada yang sayang pada mikrofon, dia nak test mikrofon, dia buat macam ni. Okey, belakang ha? Wah, ini engineer bunyi ni. Dia ingat ustaz ceramah macam tu ya, tuan-tuan. Hang tukarlah bateri elok-elok. Yang keempat, dia tak boleh banyak tangan. Yang kelima, dia kena tukar bateri selalu. Kadang-kadang start daripada beli sampai 2 tahun, bateri tak pernah tukar. Jaga elok-elok, mikrofon ni akan jadi elok-elok. Serupalah dengan handphone. Ada cara nak jaga dia. Dia tak boleh cas, kemudian kamu bercakap. Duk cas telefon bercakap. Memanglah. Pum meletup, sebelah muka terbakar. Pasal apa? Kamu tak jaga handphone kamu. Kamu tak jaga dia. Bila tak jaga, handphone ni rosak. Kalau mikrofon kena jaga, kalau handphone kena jaga, pasal apa tak jaga puasa? Kenapa tak jaga puasa? Kenapa tak jaga semayang? Tolonglah jaga semayang. Supaya semayang dapat pahala, supaya puasa dapat pahala. Kita hari ni jaga handphone lebih daripada jaga puasa. Puasa, tapi ngumpat. Maknanya kamu tak sayang pada puasa. Masuklah masjid, tu imam jadi imam tarawih. Allahu Akbar. Silap datang masjid ni. Aduh. Lambatlah habis, celaka betul. Celaka dia sebut. Lambatlah habis, celaka betul. Kamu puasa ke tak? Puasa? Itu yang kamu sebut celaka siapa? Oh, kami orang Kelantan, ustaz biasalah celaka ni. Oh, tak boleh macam itu. Mana boleh sebut celaka pada orang? Kamu nak semayang. Tak nak semayang, pergi balik. Benda sunat je. Semayang tarawih tu sunat. Mengata pada orang tu berdosa. Mu nak dapat benda sunat, buat benda dosa. Rugimu. Jaga elok-elok Ramadan ni. Jaga semayang kita, jaga puasa kita. Aku nak puasa ni lah benteng aku daripada neraka. Supaya tak masuk neraka, puasa elok-elok. Benteng kita di hari kiamat. Itu puasa. Ni yang ada mak bapak. Yang ada mak bapak.
Saya tadi duduk dekat tempat RNR Banjaran Titi Wangsa pagi tadi. Ramai orang tuan-tuan datang Kelantan ni, subhanallah, hebat, naik bas, naik lori, naik kereta. Kedai makan pula tutup pagi buta. Saya kata aku ni nak makan terkedarah apa pula ni lah. Ingat kedai ni buka apa tak buka pagi. Saya tengok yang duduk berkampung, buka kain, buka tika, duk makan, nak beranak. Seronok pula saya tuan-tuan. Seronok. Saya tengok satu orang keluar daripada tandas, dia pimpin bapak dia kot tua. Dia pimpin tangan ayah dia. Pergi dekat kereta, dia buka pintu kereta, ayah dia pun masuk, dia tengok ayah dah masuk semua, dia pun tutup kereta. Alhamdulillah, saya doa, ya Allah ampunkanlah dosa anak dia, ya Allah. Berilah kebaikan pada bapak dia, ya Allah. Doa. Saya doa. Bukan saya cerita ni, saya riak pula. Tak nak cerita. Saya pergi makan satu restoran. Panjang meja. Dia susun meja. Saya tanya pada toki kedai tu. Ramai orang main buat kenduri ke apa bang? Itu dia orang sambut hari jadi mak dia orang. Oh, mana satu mak dia orang? Belum sampai. Saya pun duduk meja depan, saya tengok. Bila mak dia sampai, semua pakat bangun. Mak dia, anak dia tadi bawa, dia betul letak elok-elok makan, baca doa. Masya Allah, seronoknya tuan-tuan. Yang makan banyak anak, mak tak makan pun, mak sikit. Yang menterkedarah banyak anak makan, mak makan, mak makan. Setengok tuan-tuan, orang tua mana ada makan sampai 5 periuk, tak ada. Yang makan bertung-tung ni kita. Tapi yang saya suka, anak-anak tadi raikan mak dia. Bila abang dia bawa mak dia masuk dalam restoran, anak-anak dia bangun, cucu menantu dia semua bangun. Mak dia duduk baca doa, happy birthday to you, Allah selamatkan ibu. Dengan saya doa sekali, Allah selamatkan. Bukan mak saya pun. Bila saya nak balik, saya jumpa dengan toki kedai, bang. Saya bayar separuh kenduri dia orang, saya bayar. Nah, betul tak? Tak apa. Tapi abang jangan beritahu kat dia orang. Sebab saya suka mereka meraihkan mak dia orang. Saya tak ada mak, saya dah meninggal bapak saya tumpang mak bapak dia orang, dapat pahala. Tapi abang jangan cakap kat dia orang tau. Tapi saya cakap kat tuan-tuan. Nampak tuan-tuan? Nak faham? Tak faham sudah. Habis pahala saya lah. Pergi cerita kat tuan-tuan pula, habis pahala. Dah, saya cerita ni sebab nak beri galakkan pada tuan-tuan. Mereka bukan mak saya. Mereka bukan saudara seibu sekandung dengan saya. Saya tak kenal pun. Saya nak pergi ceramah di Tanjung Karang. Saya singgah makan di situ. Saya tengok mereka raikan mak dia. Saya tumpang sembahyang. Bila habis sembahyang tuan-tuan, saya pergi makan di restoran. Saya tengok dia orang pula. Oh, saya tumpang kegembiraan. Alhamdulillah. Jadi tuan-tuan, bila kita tengok orang yang buat baik pada mak dia, pada bapak dia, apa kita buat? Doa, ya Allah, berikanlah dia kebaikan sebab dia berbuat baik pada ayah dia. Ya Allah, dia orang tu meraihkan mak bapak dia orang, ya Allah, aku nak share sama pahala dia, ya Allah. Jadi, sebab apa? Sebab kita tak ada mak, kita tak ada bapak. Bapak saya meninggal tahun 73. Mak saya meninggal tahun 2011. Macam mana lagi cara kita nak dapat pahala? Orang yang ada mak, orang yang ada bapa, dia boleh dapat pahala macam-macam. Dengan sebab mak. Dengan sebab ayah dia. Pahala ni banyak boleh dapat. Perkara yang paling senang dapat pahala apa? Senyum. Nak sedekah, kena ada duit. Nak tolong orang, kena ada tenaga. Baru boleh tolong orang. Tapi nak senyum, paling mudah. Dan paling senang dapat pahala. Berapa ramai yang senyum? Ustaz bila ceramah garang, kita hendaklah. Tak senyum langsung ustaz ni. Cuba senyum, tuan-tuan yang saya hormati. Kan senang. Yang tak payah senyum, imam bila baca khutbah. Jangan duk bagi Alhamdulillah. Alhamdulillah. Orang angkat tu imam tu tok kat luar tuan-tuan ni.
Khutbah hang serius, tapi waktu ceramah senyum. Tuan-tuan, senyumlah tuan-tuan. Dapat pahala. Berapa ramai yang senyum depan mak dia? Berapa ramai yang senyum depan bapak dia? Aiman? Aiman? Apa, mak? Itu jawapan dia. Apa, mak? Mak nak apa? Tak boleh senyum. Ya, mak. Cara jawab tu. Ustaz, saya menjawab tak? Saya tak diam tahu. Saya menjawab. Betul awak menjawab. Tapi cara awak menjawab? Aiman? Apa? Orang muda sekarang menjawab. Siti? Apa? Menjawab tapi kurang ajar. Bukan gitu cara jawab dia. Siti? Ya, mak. Gitu. Ada yang menjawab lagi kuat pada mak dia. Siti, apa? Tak boleh. Dia kena pergi dekat mak dia. Ya, mak. Itu cara menjawab dengan mak kita, dengan bapak kita. Berapa ramai yang tadi yang saya kata, senyum. Mak dia keluar lambat. Janji nak pergi masjid, pukul 4, 4:30 belum keluar. Kita duduk atas kereta. 4:30 baru mak keluar pada rumah. Berapa ramai yang mak lambat keluar masam? Mak buat apa? Janji pukul 4, 4:30 baru keluar. Apa nak jadi ni tuan-tuan? Waktu hidup mak ni lah, waktu hidup bapa engkau lah, engkau nak layan dia baik-baik. Tapi ustaz, mak saya pilih kasih. Mak saya lebihkan kakak, mak saya lebihkan abang. Mak saya tak pedulikan saya sangat ustaz. Apa-apa mak buat pada abang, buat pada kakak, apa kehendak dia orang, mak ikut. Saya ni mak abaikan ustaz, mak pilih kasih. Biarkan. Janji awak baik dengan mak awak. Tapi saya tak boleh terima lah ustaz, mak saya pilih kasih. Biarkan. Janji awak tetap baik dengan mak awak. Saya tak boleh terima ustaz. Terimalah, itu mak. Itu bapak kita. Jangan cakap mak ni sikit-sikit kakak, sikit-sikit abang. Saya pun anak mak tahu. Jangan cakap macam itu. Dia mak kita. Dia bapak kita. Dia minta tolong, kita tolong. Dia susah, kita tolong. Dia nak duduk dengan kita, biarkan. Bila kakak buang dia, bila abang buang dia, dia datang dengan kita. Jangan cakap, waktu dulu mak lebihkan abang. Waktu dulu mak lebihkan kakak. Bila mak susah, mak cari saya. Jangan cakap. Dia mak kita. Tapi ustaz, mak saya dah meninggal ustaz. Mak saya dah meninggal. Apa yang perlu saya buat pada mak saya ustaz? Yang ni yang saya seronok ni. Yang saya seronok sangat. Ada satu perempuan kerjanya bank. Pegawai bank. Berhenti kerja. Pegawai besar di Kuala Lumpur. Berhenti kerja sebab dia nak jaga mak dia, dia nak jaga bapak dia. Saya tanya pada dia, Kak, bila Kak berhenti kerja, macam mana dengan perbelanjaan akak? Abang saya, adik saya, kakak saya bagi pada saya 500 orang sebulan. Dapatlah saya 2,500 untuk saya hidup, dan saya kerja saya ialah bela mak bapak saya. Saya berhenti kerja sebab saya nak jaga mak dan ayah saya. Dan abang, adik, kakak saya bagi saya seorang 500 untuk saya jaga mak bapak. Maka saya pun duk perhati, tuan-tuan. Kenapa saya perhati dia? Sebab dia anak dara, dia belum kahwin. Saya tengok dia, tuan-tuan. Tak pernah faham? Tak faham tu dah. Saya perhati dia sebab bila saya mengajar, dia bawa mak dia naik kursi roda, dia tolak, bapak dia bertongkat. Datang tiap-tiap hari ke kelas saya. Dia tolak mak dia, di bapak dia kursi apa tongkat duduk. Dengar ceramah, dengar kuliah. Saat lagi mak dia nak pergi tandas, dia tarik mak dia, dia usung pergi tandas pula. Masuk pula. Saat lagi bapak dia pula nak pergi tandas. Sampai pukul 12:30 hari. Itulah kerja anak perempuan ni bertahun-tahun. Yang mula-mula meninggal, bapak dia.
Tak lama lepas bapa dia, mak dia pula meninggal. Dan setahun lepas mak dia meninggal, dia pula meninggal, tuan-tuan. Bayangkan tuan-tuan, dia tak mengeluh, dia tak marah bila dia jaga mak bapak dia yang uzur bertahun-tahun. Akhirnya dia tak kahwin dan dia sanggup tak kahwin. Dia kata, kalau saya kahwin ustaz, siapa akan jaga mak bapak saya? Abang-abang saya duduk luar negeri lah apa. Biarlah saya tak kahwin. Janji saya boleh dapat syurga dengan bela mak bapak. Setahun lepas mak dia meninggal, dia pula meninggal. Saya tak menangis pun dia meninggal. Sebab apa? Sebab saya tahu dia dapat banyak pahala daripada apa yang dia jaga mak dia. Tapi kalau dia tak jaga mak dia, kalau dia abaikan bapak dia, saya menangis. Itu saya sedih. Tapi saya tak sedih. Dia anak solehah. Dia sanggup tak kahwin, dia sanggup jaga mak pak dia sanggup pakaikan lampin bapak dia sanggup basuh berak bapak dia. Sebab apa? Bapak dia uzur, bapak dia lumpuh lepas tu. Berapa banyak pahala ni tuan-tuan, ni syurga. Alangkah untungnya kalau tuan-tuan depan saya ni masih ada mak ayah. Jadi yang mana masih ada mak ayah, jaga elok. Jaga elok. Saya jaga elok ustaz. Saya buatkan tandas dalam bilik mak saya. Okey. Tandas tu saya bagi rendah lah sebab dia dah tak boleh bangun. Saya bagi rendah. Kemudian kapet, saya pasang kapet sebab kalau pasang tiles dia sejuk ustaz. Jadi dia tak tahan sejuk. Kemudian saya letakkan TV satu supaya mak saya boleh dengar ceramah. Saya pasang CD ustaz, saya buat YouTube ceramah-ceramah ustaz, semua boleh dia dengar. Satu hari saya pergi rumah dia. Sebab anak dia nak jamu saya makan tengah hari. Dan yang kedua, mak dia nak jumpa saya. Saya pun makan nasi, mak dia keluar dekat pintu. Mak dia lumpuh, boleh ngesok jalan. Mak dia keluar dekat pintu. Dia tengok muka saya. Saya pun hai kat makcik tu. Hai makcik. Assalamualaikum makcik. Waalaikumsalam. Dia panggil saya tu. Dia panggil aku, panggil siapa? Saya tengok, aku siapa lagi? Saya pun mengesok dekat dia. Ya cik, kenapa cik? Boleh cakap tak? Boleh. Tapi jangan cakap dekat dia. Makcik, dia start menangis lah. Tolong, makcik, kenapa? Makcik jemu duduk dalam bilik. Makcik tak pernah dibawa keluar. Makcik pun nak tengok dunia luar. Makcik pun nak keluar pada rumah. Makcik pun nak tengok taman. Makcik pun nak tengok pokok. Dah bertahun-tahun makcik duduk dalam bilik ni, kerja dia menghadap TV tengok muka ustaz. Memanglah anak makcik bagus. Dia bagi bilik tak sejuk. Ada kapet dinding di lantai dia. Dia bagi TV satu, remote satu, senang makcik tengok ceramah. Tapi makcik nak jumpa kawan. Makcik nak pergi masjid. Makcik nak jumpa kawan-kawan. Makcik dia tak bagi keluar. Dia tak tolak makcik. Makcik jemu. Sudah tuan-tuan. Yang kita perasan, kita dah bagus. Kita bagi bilik dekat mak kita, kita bagi tandas dekat mak kita letak makanan dekat mak kita, tapi kita lupa perasaan dia, jiwa dia, kawan-kawan dia. Bertahun-tahun kita hanya letak dia dalam bilik, bagi makan, tengok TV, bagi makan, tengok TV, dia semayang. Tapi tak dibawa keluar. Dia pun nak tengok kawan dia, dia nak tengok rumah anak-anak dia. Kita perasan kita dah buat baik pada dia. Rupa-rupanya tuan-tuan, kita tekan perasaan dia. Kita tekan perasaan dia. Sebab tu ada orang yang bila hantar mak dia dekat saya, bapak dia dekat saya, soalan yang saya tanya pada anak dia, kenapa hantar mak dekat saya? Actually, saya bila sebut actually itu lemah tu. Ni mesti pakar ni. Pakar dia mesti sebut actually. So, actually, well,
Ini mesti pakar tuan-tuan. Orang bodoh-bodoh dah tersebut. Actually, I'm a pilot. So, you know. Oh, sudah. Saya kata, I know. Dia kata dia tak ada di rumah. Dia duduk di langit. Siapa nak jaga mak dia? Dia pilot. So, saya tanya dia pula. So, dia jawab, so what? Apa lagi tak? Saya cuma ada 2 adik-beradik. I'm pilot. Dan satu lagi adik saya, lecturer. So kita agak busy Ustaz. So, kebetulan mak saya pun minat pada Ustaz. So saya nampak dia eloklah duduk dengan Ustaz. So. Masya Allah. Saya kata, abang, yang pertama, sekolah saya bukan welfare. Ni sekolah. Berapa Ustaz nak kalau Ustaz jaga mak saya? Nampak? Tadi abang cakap mak datang nak belajar. Sekarang abang tanya pula berapa Ustaz nak? Saya tak nak. Yuran sekolah saya RM40 je. Bukan ribu aban, bukan ratus-ratus, RM40 je. Saya tak minta duit abang. Tapi yang mak ni abang, tak ada nilai dia abang. Abang bagi 1 bilion ke, 1 juta ke, 100 juta ke, tak dapat nak bayar balik syurga yang akan kita dapat daripada berbaik dengan mak bapak. Yang kita kedekut dengan mak siapa? Yang kita bakhil dengan bapak kita siapa? Abang bayar saya 1 bilion, abang ingat, abang boleh beli syurga. Dan syurga bukan nilaian 1 bilion bang. 100 juta ke, 1 juta ke, tak ada nilai bang. Nak dibandingkan dengan syurga. Dan syurga itu namanya mak abang. Syurga itu namanya bapak abang. Sebelum syurga ni meninggal dunia abang, abang jagalah elok. Saya tak boleh lupa tuan-tuan. Dia bawa sampul surat. Makcik nak bagi Ustaz 3,000. Untuk apa ni makcik? Duit mati. Kalau makcik mati, Ustaz gunakan duit ini untuk uruskan jenazah makcik. InsyaAllah. Nombor 2. Kalau makcik mati, Ustaz jangan bagi tahu anak makcik tau. Tak boleh. Takkan tak bagi tahu makcik. Dah, ni wasiat. Jangan bagi tahu. Dia masuk hospital. Saya tak gamak tuan-tuan. Tak bagi tahu anak dia. Saya telefon, mak abang sakit, boleh tak balik cepat? Dia ke hospital. Saya ada meeting lah Ustaz. Tengoklah. Mak abang dah kritikal. InsyaAllah Ustaz. Mak abang dah mati. Tak apa Ustaz, tunggu saya. Sekarang saya balik. Kepala otak hang. Saya cakap tuan-tuan, kepala otak hang. 3 kali saya call dia. Kali pertama, mak dia masuk wad. Waktu tu hang boleh cium tangan mak hang. Waktu tu kamu boleh minta ampun daripada dia. Waktu tu kamu boleh buat baik dengan dia. Minta halal dunia akhirat. Kamu kata ada meeting. Waktu mak kamu kritikal, boleh balik lagi. Mak kamu masih mendengar lagi. Walaupun dia kritikal, dia boleh tahu siapa yang datang. Kamu tak nak balik. Sekarang mak kamu dah kerah, mak kamu dah kaku, mak kamu tak boleh jawab apa lagi dah. Tak payah balik lah bang. Patut mak dia pesan pada saya, jangan telefon anak dia wasiat kalau dia mati. Saya pun menyesal telefon tuan-tuan, menyakitkan hati saya. Apa sangat, dunia mana yang lebih penting sangat ni? Urusan apa yang penting sangat ni sampai mak dengan bapak kamu boleh habis ni? Bagitahu tengok urusan apa? Bagitahu. Kalau urusan yang melibatkan Allah Ta'ala agama tak apa, kita boleh maafkan lagi. Urusan apa? Saya ada seminar ni, usahawan berjaya ni. Kamu tahu tak kalau kamu nak berjaya sebagai usahawan, resepinya taat pada mak bapak? Saya ni ada kursus Ustaz untuk kenaikan pangkat. Kamu tahu tak murahnya rezeki bila kamu buat baik pada mak bapak?
Sebenarnya ustaz, saya dah janji dengan isteri dan anak-anak saya nak bercuti di London. Sebab tu saya tak boleh balik. Kamu tahu tak anak kamu akan buat balik apa yang kamu buat pada mak bapak kamu? Dia balik-balik pada mak. Sebab tu Allah Ta'ala sebut dalam Quran, ta'atlah pada mak, ta'atlah pada bapak. Dia akan balik-balik pada mak pak kita. Perangai yang kita buat kepada mak ayah kita, anak-anak akan balas balik pada kita. Okey ustaz, boleh tak ustaz tutup buku? Kenapa? Cakap pun tak guna ustaz, mak dah meninggal. Kalau ustaz cakap pun, bagi saya sedih je ustaz. Sekarang apa yang boleh saya buat sebagai seorang anak untuk mak saya, untuk bapak saya yang dah meninggal? Bapak saya meninggal tahun 73. Bapak saya ni tauke lembu. Dia menternak lembu, dia menjual kerbau. Kerbau lembu, dia punya bidang. Bapak saya bilal masjid, bapak saya imam masjid, bapak saya tok guru silat, bapak saya tok guru kampung. Tuan-tuan, kerbau yang besar tanduknya, dia pulas, dia sembelih seorang dia. Lembu, seorang dia ya dia sembelih tuan. Tak payah macam kita ni, kena panggil ahli gusti merebahkan lembu tu. Bertarung dengan ahli sumo, kalah lembu tu. Orang sekarang punya seksa. Saya pergi ceramah di satu tempat. Dan di situ ada anak murid arwah ayah saya. Umur dia dah lekat 80. 70 lebih masa saya ziarah. Saya pergi rumah dia. Saya tengok dua lembu di belakang. Saya tanya dia, lembu siapa tu Pak Long? Lembu mereka nak buat kenuri. Minta Pak Long semelih. 2 ekor. Tuan-tuan tahu tak? Ayah saya arwah tu, dia tumbangkan lembu seorang dia. Dia semelih pun seorang dia. Ilmu tu dapat kat Pak Long tu. Saya tak dapat. Sebab apa saya tak dapat? Sebab waktu ayah saya meninggal, umur saya 8 bulan. Nak dapat apa? Takkan 8 bulan pergi tak ada kitab kat pak dia kot. Saya tak dapat. 8 bulan umur saya, pak saya meninggal. Ilmu tu dapat kat anak murid dia. Dan anak murid dia buat. Dan hari tu saya minta pada dia, Pak Long tolong ajar kat saya petua dia macam mana nak tumbangkan lembu tu. Mai pun nak ajar kat hang. Sehelai daun. Ambil. Yang tu tuan-tuan kena bagi pengeras kat saya. Tumbang lembu. Maksud tumbang tu apa? Lembu tu elok tu. Masya Allah. Ayat Quran ni hebat. Tapi bila saya kata sekali lagi kalau saya baca lah ayat tu pada tuan-tuan, mai ustaz lain pula kata, Nabi tak pernah buat macam itu. Oh, sudah. Yang saya baca tu ayat Quran, bukannya nyanyin son mata kaji semaring seng. Bukan jampi serapah. Yang ayat Quran tuan-tuan, jentik daun pada dia. Oh, mana dia pada dapat ni tuan? Mana boleh dapat? Bapak saya meninggal, dia naik lori, driver lori bawa lori, dia kelendan lori, belakang dia kerbau. Naik lori. Dia dengar kerbau tu duk mengamuk-mengamuk di atas, dia pun keluar kaki nak tengok lembu kerbau ni apa hal duk. Dia tergelincir tuan-tuan, jatuh atas jalan tar, pecah kepala, innalillah, meninggal tahun 73. Saya tak pernah cium tangan dia, saya tak pernah baik dengan dia, saya tak pernah bagi motor kat dia, saya tak pernah bagi duit kat dia, saya tak pernah beli kain plekat gajah duduk kat dia. Saya tak pernah suap nasi kat dia, saya tak pernah pimpin tangan dia, saya tak pernah bawa dia naik kereta pergi masjid, saya tak pernah tuan-tuan. Saya adalah anak yang paling rugi sekali. Rugi ke saya? Tak.
Saya anak paling untung sebab saya tak pernah ada dosa dengan bapa saya. Alhamdulillah. Cubalah anak-anak yatim yang ada depan mata saya ni. Bila bapa meninggal, bila mak meninggal, terima kasih ya Allah, terima kasih ya Allah, syukur ya Allah. Aku redha mak aku mati, aku redha bapa aku mati dalam keadaan aku anak yatim ya Allah. Sekurang-kurangnya aku tak ada dosa dengan mereka ya Allah. Terima kasih ya Allah. Kan bagus. Ini tidak. Bila bapa mati, duk berjalan, tolong kami, bantu kami, anak-anak yatim piatu. Apa? Kalaulah ada ibu dan ayah, takkan begini nasibku. Apa yang cakap macam tu? Begini malangnya nasibku, kalaulah ada ayah dan ibu, takkan begini nasibku. Apa? Yang ayah mati, mak mati itu siapa punya ketentuan? Allah. Kamu nak marah pada Allah? Adalah benda lain yang Allah Ta'ala nak bagi pada kamu. Allah Ta'ala tak nak bagi pada kamu apa dia? Tak ada dosa. Dah. Apalah maknanya nikmat dalam dunia ni kalau awak ada dosa, biar aku tak ada dosa tak apa. Tak dapat apa pun tak apa. Janji aku tak ada dosa. Tu nombor satu. Pujuk dalam hati kita, syukur pada Allah. Aku tak ada dosa. Masalah dia Ustaz, ayah saya sampai sekarang tak mati-mati Ustaz. Astaghfirullahalazim. Itu apa cadangan awak? Cadangan saya nak ambil bantal, nak pekuk dia Ustaz, supaya saya tak ada dosa. Kepala otak engkau. Itu nama dia membunuh. Ni saya cerita mak yang dah meninggal, bapa yang dah mati. Kalau dia yatim. Tapi dalam hati berbisik, aku tak ada pahala dengan ayah. Saya tengok gambar ayah saya. Aku tak ada pahala berbaik dengan dia. Apa aku nak buat supaya dia dapat pahala? Habis SPM, saya ni pelajar terbaik sekolah, best student SPM. Dapat offer macam-macam. Saya kata kat mak, saya tak nak lah mak. Yang ni saya tak nak pergi, yang ni saya tak nak pergi, yang ni saya tak nak pergi. Kamu nak ke mana? Saya nak masuk sekolah Arab. Saya nak masuk pondok. Saya nak belajar agama. Masuklah. Saya masuk sekolah Arab, belajar sekolah agama, umur saya 18 tahun. Saya paling tinggi, budak lain belakang, masuk kelas ibtidai. Basic balik. Mak saya tanya, sebab apa yang nak masuk sekolah agama? Sebab mak nak bagi pahala ke ayah. Saya tak ada jasa pada ayah mak. Satu hari saya tengok abang saya hafal Quran. Dia keluar dalam TV bulan Ramadan. Bulan Ramadan tu ada tadarus Quran. Dia baca Quran. Dengan geng-geng tu imam kita. Mana dia? Mana dia? Sahabat kita mana? Kawan abang saya tadi mana? Ustaz kita tadi mana? Satu pengajian dengan abang saya di Pusat Islam tahun 80. Saya duduk tengok abang saya keluar dalam TV. Dia hafal Quran. Tiap-tiap bulan Ramadan kan ada tadarus. Abang saya baca. Saya kata aku nak hafal Quran. Mak saya tanya, Pak siapa nak hafal Quran? Nak dapatkan pahala, mudah-mudahan pahala tu pergi ke ayah. Orang lain tuan-tuan balik sekolah, balik cuti raya, naik RXZ. Saya balik naik bas lompat, loncat-loncat pasal saya masih belajar. Orang lain semua dah kahwin, kawan-kawan saya naik kereta, naik motor, mereka tak belajar, mereka terus kerja. Saya pula naik bas lompat, bas loncat baliklah budak sekolah. Tak apa, sabar. Aku nak hafal Quran, aku nak habiskan 30 juzuk, lepas ni aku nak sambung lagi belajar. Ingat apa? Ingat satu aja. Aku tak ada tak ada pahala untuk arwah ayah aku. Mudah-mudahan dengan aku hafal Quran, mudah-mudahan dengan aku masuk kelas Quran ni, nanti aku mengajar Quran, pahala dia akan sampai pada arwah ayah. Sebab Nabi kata dah, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Orang yang paling baik sekali ialah orang yang belajar Quran dan orang yang mengajar Quran. Dia orang paling baik. Saya nak jadi orang terbaik, mudah-mudahan dapat pahala ke ayah saya. Sebab saya tak ada pahala daripada ayah saya. Tu nombor satu.
Lepas tu tuan-tuan, mak saya ni, dia kahwin, lepas dia janda. Dia janda 7 anak. Saya anak nombor 7. Anak ramai, janda banyak anak. Tahun 77, dia pergi menikah pula dengan satu anak muda. Dia umur 36. Dia umur 40, minta maaf. Dia umur 40. Yang anak muda ni umur 30. 10 tahun, tuan-tuan. Beza. Nikah dengan janda anak 7. Abang-abang nak anak janda anak 7. Pak tiri saya menikah dengan mak saya. 10 tahun beza. Muda pak tiri saya, janda anak 7. Akhirnya mak saya kahwin, masuk Felda. Allahu Akbar. Bila kahwin, dapat pula anak. Duduk di Felda tahun 81, 82, miskin, hidup susah. Nak balik kampung raya, kena naik, keluar daripada jalan Felda, tunggu dekat jalan Trolak, Slim River. Kami duduk Felda bersaut sungkai. Saya tumpang satu pakcik. Mak saya naik bawa baby, adik. Mak saya kata dekat saya, kalau ada orang nak keluar daripada Felda, kamu tumpanglah. Cakap nak keluar, tunggu jalan besar. Mak saya tahan kereta, kereta berhenti, mak bawa adik jalan dulu. Ingat tau, tahan, tunggu orang. Saya pun tunggu, umur saya 9 tahun. Datang satu peneroka, berhenti. Pakcik tumpang jalan besar, nak balik kampung. Pakcik tu membawa saya. Kamu anak orang asli ke? Tak. Orang betul, bukan orang asli. Dia tengok saya selekeh, dia kata saya anak orang asli, pakcik tu. Saya pun sampai di jalan besar, 25 batu daripada Felda. Saya tengok mak saya duduk riba baby kecil ni. Buah pokok. Mak saya kata, nampak bas warna merah, merah hati, hang tahan. Saya pun duduk tepi jalan, duduk tunggu bas pula dah. Bas mogah, omnibus nama dia. Tahan. Bila tahan nak balik kampung raya, bas dah penuh orang berdiri. Mak saya pun naik, saya pun naik sekali. Bawa beg satu, saya pegang dekat besi bas tu. Mak saya pegang baby, pegang besi satu. Tak ada siapa pun yang bagi dekat mak saya kerusi. Padahal dia pegang baby. Tak ada siapa pun tuan-tuan yang bagi kerusi, yang berdiri tengok mak saya, yang duduk atas seat tengok dekat luar, buat-buat tak nampak. Saya duduk tengok je, tak ada siapa nak sedekah kerusi bagi mak aku duduk. Nak balik kampung daripada Sungkai turun ke Bidor. Dah panas, sesak. Adik saya tadi menangis. Nangis. Lagi goncang, lagi menangis. Saya tengok mak saya ni susah hati dah. Adik menangis. Orang lain pun tengok dia menangis. Hak duduk atas kursi pun tengok mak saya, baby menangis. Tiba-tiba mak saya ni tuan-tuan, terus duduk atas lantai bas. Dia duduk bersila atas lantai bas, dia selak baju dia susukan adik saya tu depan orang ramai. Baru adik tu diam. Yang berdiri dalam bas tengok mak saya, yang duduk atas kursi pun tengok mak saya, duduk atas lantai, duduk nyusu. Mak tak malu, janji anak diam. Mak sedih, janji anak diam. Mak tak kisah ada orang tengok ke apa, mak duduk bersila atas celah-celah kaki orang, janji anak tu diam. Itulah mak kita, tuan-tuan. Untuk kita, mana dia ada malu? Untuk kita, dia sanggup korban buat apa pun. Janji kita ni hidup, janji kita ni boleh pergi sekolah, janji kita ni boleh sihat, janji kita ni boleh makan. Inilah mak kita, inilah bapa kita. Saya bila tengok mak saya macam tu, saya menangis. Dalam hati saya kata, aku janji, aku takkan susahkan mak aku. Sebab tu bila mak saya
Bila saya dah besar, saya panggil mak saya duduk dengan saya buat sekolah 2006. Saya duduk, mak saya kata, aku nak duduk di pondok, mak nak duduk di pondok. Saya buatkan pondok untuk mak saya di sekolah, mak duduk sini. Mak tak mau duduk dengan saya ke? Tak mau, aku nak duduk pondok, aku nak sembahyang. Duduk rumah hang, so aku jaga anak hang. Dia meninggal waktu dia duduk di pondok 2011. Tiap-tiap kali saya balik ke sekolah, tiap-tiap kali malam-malam saya lalu depan sekolah saya berhenti depan sekolah saya akan doa, ya Allah, kalau ada pahala aku buat sekolah ni, ya Allah, kalau ada pahala aku mengajar orang ni, ya Allah, pahala dia aku sedekahkan pada mak aku, ya Allah, aku sedekahkan pada bapa aku, ya Allah. Amin, ya Allah. Sebab tu wartawan tanya saya, Ustaz, pasal apa nak jaga mak orang? Pasal apa nak jaga bapa orang? Saya jawab satu ya. Sebab saya tak ada bapa dan saya belum puas jaga mak saya mati. Dengan harapan bila saya buat macam ni, saya boleh cover balik dengan mak dan bapa saya. Apa yang kita boleh buat, ikut kemampuan tuan-tuan. Kita boleh wakaf atas nama mak kita, kita boleh sedekah atas nama mak kita, pak kita. Mak pak kita pergi ke alam baqa dalam keadaan belum buat haji. Pergi ke alam barzah menghadap Allah, belum lagi sempat buat haji. Tuan-tuan tak nakkan buat haji untuk dia orang. Kita boleh beli macam-macam kereta. Ni hak kereta nak keluar 2023, macam-macam design. Macam-macam pattern, macam-macam canggih. Kereta hak ada ni pun dah ada dah. Dah nak beli hak baru lagi. Pasal apa? Lagi canggih, Ustaz. Canggih-canggih juga untuk mak hang. Untuk mak kita, bapak kita, takkan hang lupa kot. Kalau mak dah pergi haji, buatlah badal haji upah sedekah atas nama dia. Belum pergi haji, buatlah sedekah atas nama dia. Tambah-tambah waktu dia mati hari itu dia ada wang. Waktu dia mati hari itu dia melengah-lengahkan haji. Sampai dia mati tak sempat dia buat haji. Maknanya dia ada hutang dengan Allah Ta'ala. Bayarkanlah hutang. Kalau dia ada duit, gunakan duit faraid dia untuk buat haji untuk dia. Kalau dia tak mampu waktu dia hidup, dia miskin pula, sunat pada kita anak untuk buatkan pada haji untuk dia. Maka kita bila kita faham macam itu, aku nak utamakan haji pada mak bapak aku. Pahala yang besar. Seorang anak berkhidmat pada mak dia yang telah meninggal. Ada yang berebut harta. Tanpa dia fikir, mak aku tak pernah pergi haji. Bapa aku tak pernah pergi haji. Tuan-tuan, saya buat sekolah saya 17 tahun. Apa yang saya tak jumpa? Mak dia datang jumpa saya. Ni. Dia kata, Ustaz, ni rantai makcik. Makcik nak wakafkan rantai ni untuk sekolah Ustaz. Saya kata saya nak buat surau. Saya masukkan buat surau. Nah, makcik nah. Saya pun timbang berapa. Semua berapa gram, tulis resit wakaf buat surau. Nah, saya terima makcik. 5 tahun lepas dia mati, tuan-tuan tahu apa jadi? Anak dia datang balik. Saya anak pada Allah yang rahmah. Yang mana tak ingat saya. Tak apalah, Ustaz tak ingat pun tak apalah. Mak saya sebelum dia mati dulu, dia ada simpan rantai dia dekat sekolah ni. Macam mana? Mak saya sebelum mati, dia ada simpan rantai dia dekat sekolah ni. Kemudian, saya datang nak ambil baliklah rantai tu. Ini bukan bank nak simpan rantai bang. Dah. Ada, Ustaz ingat balik. Mak ada bagi rantai dia. Dia minta Ustaz simpankan. Saya kata, mak nama apa? Buka balik resit hak 5 tahun, 6 tahun dulu tuan-tuan. Jumpa. Mak nama ni kah? Ini wakaf bang. Kita dah buat surah bang. Tu saya nak balik rantai tu Ustaz. Dah habis dah bang. Kami dah jual. Kami dah buat surau. Kalau abang nak, tak tahu bagaimana abang ambil lah bumbung surau buat balik.
Punya teruk anak tuan-tuan. Yang wakaf bapak dia, mak dia pun dia ambil balik. Yang kita ni nak haraplah wakaf aku tu lah dapat pahala berpanjangan. Anak main rebut balik tuan-tuan. Bukan setakat rantai. Tanah dia minta balik. Tapak masjid dia minta balik. Yang saya jumpa tuan-tuan. Bergaduh dia dengan jawatan kuasa masjid. Sebab tapak masjid tu ayah dia punya wakaf pada masjid. Tak ada tukar nama dekat jabat tanah. Dia kata tanah ni kami punya. Masjid kata ni pok hang bagi pada kami. Gaduh tuan-tuan. Sebab tu abang-abang yang mana nak wakaf buat tapak dan sebagainya, pi majlis agama Islam ke apa-apa, bagi tuan-tuan, saya wakaf buat masjid, diuruskan pada siapa? Jawatan kuasa Masjid Muhammadi, contoh dia. Buat dengan majlis agama misalan dia. Sebab zaman sekarang ni tuan-tuan, dia mengungkit balik. Punya tak sayang pada mak tu. Punya tak sayang pada bapak dia tuan-tuan. Yang tu lah bapak nak harap boleh tolong dalam kubur, main anak nak rungkai pula. Jadi salah satu caranya tuan-tuan ialah buat haji untuk dia orang. Jangan duk berebut pusaka sampai kita lupa haji belum bayar, puasa belum bayar. Ni Ramadan dah dekat ni. Pernah tak kita kira adik-beradik abang-abang panggil, ayah, ni nak tanya sikit, mak waktu hidup ada tak dia tinggal puasa? Mak hang selalu setiap bulan tinggal. Ayah ingat tak dia qada tak? Pernah tak kita tanya mak? Mak waktu ayah hidup, ayah ada tak tinggal puasa? Banyak Ayah qada tak mak? Tahu kat ayah. Abang, kakak, kita kena cari jalan macam mana nak bayar hutang ayah kepada Allah. Hutang puasa. Dah 10 tahun ayah kita mati. Tak pernah kita ambil tahu ayah aku qada tak puasa. Ayahku kerja cok kelapa sawit, sabit kelapa sawit. Saya anak orang sawit tuan-tuan. Saya tahu teruknya kerja sawit. Yang kerja loading buah naik atas lori, loading buah naik atas lori. Dia ambil getah tayar tu, getah apa nama motosikal tu yang bahagian dalam tu. Dia orang ikat ni supaya badan jadi tegak. Kena 4 tahun buasi tuan-tuan. Kena selori dia loading. Gak. Bulan puasa. Mereka kerja keras. Mereka kerja teruk. Orang-orang macam ni tak apalah. Nanti qada. Dibolehkan. Lain macam kita ni kerja duk main komputer aja. Tak puasa dia. Saya kerja teruk. Kepala otak hang lagi sekali. Ni kerja teruk tu macam mana? Boleh cek tengoklah. Boleh buka puasa tu apa. Nanti qada balik. Tanya, mak, ayah qada ke tidak, mak? Jom tuan-tuan, kita sebagai anak ambil berat benda ni. Salah satu benda yang saya katakan tadi ialah haji dia. Kalau haji dah buat, umrah dia. Umrah dia. Sian tuan-tuan, saya duk bawa haji, saya duk bawa umrah. Macam-macam, kadang-kadang orang pergi Mekah. Saya duduk atas kapal terbang, kita akan melalui miqat sebentar lagi. Diminta kepada semua jemaah bersedia. Saya tengok orang depan saya tu, masih lagi pakai baju relax. Bang, kita dah nak lalu miqat, abang tak nak tukar ihram ke? Oh, kena tukar ke? Kena tukar lah. Dia pun pergi, bawa ke ihram, tukar kat belakang kat jamban. Dia pun datang balik ke ihram dengan singlet pagoda. Saya kata, bang, mana boleh pakai ihram kain pagoda? Oh, tak boleh pakai ke? Tak boleh bang, benda berjahit tak boleh bang. Dia pergi balik, dia buka. Saya fikir, kalau dia pakai baju pagoda, mesti dia pakai spender. Abang pakai spender tak? Takkan tak pakai. Sudah tuan-tuan. Kesian ke ayah kita tuan-tuan. Itu belum lagi tuan-tuan yang ikatkan ihram tak betul. Ayah kita pergi umrah dengan mak kita je berdua. Saya duduk dalam bas. Dia orang pergi makan nasi Arab di bawah tu dekat R&R tu. Saya tengok makcik-makcik dalam bas ni menjerit. Ya Allah, aku dalam ya Allah. Apa makcik ni? Rupanya dia orang tengok pakcik tu pakai kain ihram, baluk tak betul. Sekali melangkah nampak, sekali melangkah tutup, nampak tutup.
Saya lari tuan-tuan, turun pas, selamatkan pakcik tu. Pakcik, ke orang jenis apa pakcik balut? Nampak pakcik, oh, iya ke? Dia boleh tanya, iya ke? Iya lah. Dia kata. Kesian ke ayah kita tuan-tuan. Oi, kita pi umrah, kita tak teman depa, kita tak bawa depa, bawa lah. Jangan. Saya dah serah pada travel dah bawa. Tuan-tuan tahu tak, ada yang terkencing depan pintu hotel. Nak buka tak reti, guna kad, tolak, tak tahan. Diam depan pintu. Guna kad tu. Kok tak boleh. Kawan tu ketawa habis hujung-hujung dah tuan-tuan tu. Lah. Udah. Kebetulan saya lalu. Kenapa makcik? Udah lah. Nak jawab apa pula aku dengan Bangla ni, tak lagi Bangla tu datang pula. Saya panggil, bayar, cuci sikit, 50 rial cuci. Senyap sudah. Tuan-tuan tak kesian ke mak kita, hak tua-tua kita biarkan dia pergi umrah? Tak ada teman. Bawa lah. Dah tahu dia tua, dia nak ikut sekat. Dia dah tua, dia nak pergi sangat, lantak dia Ustaz. Jangan cakap macam itu. Mungkin itulah haji dia yang terakhir. Mungkin itulah umrah dia yang terakhir. Apapun sebelum aku berpisah dengan mak aku, sebelum aku berpisah dengan bapa aku nak buat terbaik dengan mereka. Tak ada langsung nak kasar bahasa, tak ada langsung nak sakitkan hati, tak ada langsung nak menitiskan air mata mak bapa aku. Biar aku buat terbaik dengan mereka. Aku takkan tengking mereka, aku tak akan kutuk mereka. Aku hanya nak buat baik dengan mak bapak sebab mereka adalah syurga aku. Mudah-mudahan tuan-tuan dapat syurga dengan tuan-tuan berbuat baik pada mak bapak tuan-tuan. Mudah-mudahan anak-anak tuan-tuan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang masih lagi memberikan kebaikan pada kita walaupun kita dah berpindah ke alam yang baqa. Dan yang ketiganya tuan-tuan, jom kita kurnia doa pada Allah. Mudah-mudahan Allah kurniakan kita anak yang soleh dan solehah, yang lembut hatinya. Dan jikalau ada anak kita sekarang yang menjauhkan diri daripada kita, supaya dia balik ke pangkuan kita. Kita rindu pada anak kita. Ada bapa dia bawa gambar anak, Ustaz, 13 tahun anak saya tak balik Ustaz. Anak perempuan, 13 tahun tak balik. Saya tanya dia pergi mana? Tak tahu Ustaz. Dia keluar dengan pengkit. Pengkit tu ambil dia cinta dengan pengkit. Habis dengan kit-kit tu habis. Sampai sekarang tak balik Ustaz. Ustaz tolonglah doa Ustaz. Isteri saya rindu pada anak saya Ustaz. Abang-abang, mak bapak kita rindu pada kita. Mak bapak kita sayang pada kita. Yang mana ada masalah dan krisis dengan mereka, baliklah ziarah. Baliklah tuan-tuan. Sebab kita takut kita tak dapat cium bau syurga dengan sebab derhakanya kita pada mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'daina wa na'udzubika min syururihim. Allahumma baddid syamlahum wa farriq jam'ahum wa syattid kalimatahum wa zalzil aqdamahum. وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار الجبار يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب ihzimhum wansurna alaihim. Ya Allah, Ya Rahman, pada bulan yang mulia ini, Ya Allah, kami bermohon padamu, Ya Rahman, berkatilah keluarga kami, Ya Allah, berkatilah rumah tangga kami, Ya Allah, jadikanlah rumah tangga kami rumah tangga sakinah, Ya Allah, yang diredai olehmu, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Rahman, jadikanlah anak-anak kami anak-anak yang soleh dan solehah, anak-anak yang taat kepadamu, Ya Allah, anak-anak yang bertaat kepada kami, Ya Rahman. Ya Allah, Ya Rahman, kami bermohon padamu, Ya Allah, ampunkanlah dosa kedua ibu bapa kami. Kau kasihilah mereka, Ya Allah, sebagaimana mereka mengasihi kami sewaktu kami kecil, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rahman, kami mengaku, Ya Allah,
Sesungguhnya kami banyak melakukan dosa. Kami banyak salah dan silap terhadap kedua ibu bapa kami, ya Allah. Kami pernah berkasar dengan mereka, ya Allah. Kami banyak menyedihkan hati mereka, ya Allah. Keampunkanlah dosa-dosa kami, ya Allah. Maafkanlah kami, ya Allah. Terimakanlah amalan kami, ya Allah. Dan jikanya kami ada pahala atas amalan kami ni, ya Allah, kami hadiahkan pahalanya kepada ibu dan ayah kami, baik yang masih hidup atau yang telah kembali ke rahmatullah, ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, kami mencintai ibu kami, ya Allah. Kami mencintai ayah kami, ya Allah. Kami bermohon padamu, ya Allah. Mudah-mudahan ibu dan ayah kami juga dicintai olehmu, ya Allah. Berikanlah hidayah dan taufik yang kekal kepada ibu dan ayah kami, ya Allah. Mudah-mudahan Kau ampunkan mereka. Kau terimalah segala amalan mereka. Dan kau berilah kebaikan syurga kerana mereka mendidik kami, mengajar kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil